Salam sejahtera, Assalamualaikum. Semoga anda berada dalam keadaan sihat sejahtera. Siapa yang tengok video ni, jadi aku boleh cakap mana yang mampu lah. Jadi mana yang perasan, ada perasan sesuatu ke, harap faham lah. Benda ni bukan aku bicara suka-suka. Banyak benda yang aku dah tak tahu nak cakap macam mana. Aku ikut saja. Supaya apa aku dapat, maruah aku tergadai. Itu cerita dia. Walaupun dalam keadaan maruah aku tergadai tu pun, aku dengar lagi macam-macam bunyi sebenarnya. Macam-macam bunyi. Akhirnya, mereka akan pandang aku dalam satu sisi. Aku tak ada masalah. Aku tahu aku tak ada peluang. Tapi ini aku. Kalau aku ada peluang, aku tak tahu aku kat mana sekarang. Itu simple. Tak kisah apa hinaan orang. Bagi akulah, orang macam aku ni pun pernah buat salah. Dan aku pernah buat dosa. Pernah buat segala-galanya. Kalau seorang ibu nak aku mengaku satu kesalahan yang bukan aku buat, tapi demi kebaikan untuk orang pun aku pernah lakukan. Walaupun maruah aku tergadai sekalipun, aku ikut. Walaupun satu kali tu aku dengar satu jawapan yang tak seharusnya aku terima, aku reda. Dan aku juga pernah melawan. Dan bila aku melawan, terus ramai-ramai letakkan hukum, letakkan dosa. Aku ni macam kena perhati. Cepat betul nari ceramah benda-benda macam ni. Mungkin aku perasan sendiri lah kot. Cuma aku nak beritahu, aku tak suka nak bajet diri aku suci. Aku pun sesa buat dosa. Dan aku tak suka nak tunjuk-tunjuk. Aku tunjuk pun bukannya ada sabutan apa-apa ke, tak ada. Bukan niat aku begitu sangat. Sebab aku ni orang biasa. Tapi apa kita nampak sekarang, siapa jadi orang kaya, banyak duit, belilah apa saja pun. Agama pun kau nak beli, kau belilah. Dan kalau aku lihat agama tu dah boleh beli dengan duit, Tuhan, melibatkan Tuhan, aku tidak akan duduk lama. Ada sebab dia. Aku tak suka duduk dalam satu agama. Sebab hidup aku macam mana jahat sekalipun, teruk sekalipun, aku tahu aku ada Tuhan. Aku tahulah. Biar aku duduk dalam kategori manusia yang tak ada pelajaran sekalipun, sampai mati pun aku akan cakap aku ada Tuhan. Kalau orang cakap Tuhan tak bertempat, Tuhan tu kau kenal daripada kitab, aku akan usaha. Aku akan kenal. Biar sekalipun aku jadi tukang siram pokok ke, pergi tengok daun-daun layu, pergi guntingkan mana yang boleh kan. Kan nak tunjuk baik. Tapi apa yang aku buat, dan apa yang aku faham, dan apa yang aku boleh kongsikan, akhirnya aku tengok sendiri benda ni semua dah tamat. Yelah kan. Kalau Tuhan aku pun boleh dibeli dengan duit, aku takkan duduk lama dalam satu agama tu.
Saya cakap. Dan kalau generasi yang akan datang telah diajar begitu, aku takkan paksa diri aku duduk dalam kelompok tu. Bagi aku, Tuhan tak boleh dijual beli, tak boleh digadai. Melainkan orang yang mengajar ajaran sesat, membuat macam-macam kaji sana sini. Untuk apa semua benda-benda tu? Untuk apa? Tak ada masalah sebenarnya nak kaji ni, semua ni ilmu. Aku rasa lebih baik kita letakkan orang-orang yang berjutawan ke kan. Jutawan ni tak ada masalah. Jutawan ramai yang jadi baik, tak kisah apa-apa agama baru aku tahu. Ada had dia, ada cara dia. Ni kalau boleh nak tunjuk, duduk dengan agung sekali. Dia lah seorang yang baik. Bukan kita dengki, kita tak ada. Tapi kalau orang lain berada duduk dalam keadaan kau pun, semua orang pun akan buat begitu. Mana perasaan tu? Dan bagi aku, kalau mereka nak jaga Islam macam tu, pergi. Cuma aku tak nak babitkan diri aku duduk dalam tu je. Walaupun aku kenal Tuhan aku, walaupun aku tahu Tuhan aku wujud, aku takkan cakap. Kerana daripada situ, itu Tuhan tak. Sebab ni semua manusia. Semua ciptaan dia. Semua ciptaan dia. Manusia. Dan aku takkan duduk satu agama. Aku tahu ada yang menjaga dengan baik. Tapi kalau akulah dapat bertemu dengan Tuhan, aku akan cakap, lebih baik kita pergi daripada sini. Lebih baik aku bela Tuhan aku daripada duduk lama dalam satu agama tu yang telah tercemar. Faham tak? Macam tu lah ibaratnya. Aku kan nak claim aku Nabi, aku orang biasa je. Aku tak suka nanti orang kata aku ni bertuhankan Tuhan yang lemah, Tuhan yang tak bertempat. Tuhan apa lagi? Tuhan suburkan. Tuhan memberikan kamu udara. Kau pergi planet mana, mungkin boleh dapat oksigen lah kot. Kalau boleh dapat lah. Kalau ada orang temui planet-planet macam tu. Kalau dia jumpa sekalipun, Tuhan dekat mana? Aku takkan pergi tempat yang tak ada Tuhan. Dan aku takkan berasa senang kalau aku hidup tak ada, aku nampak macam tak ada Tuhan. Mungkin orang cakap aku ni gila, terpulang. Tapi bila aku tengok macam binatang-binatang keluar pergi cari makan, sepatutnya dalam hutan tu ada pokok, tumbuhan untuk binatang makan. Kenapa manusia rebut? Kenapa dia pergi keluar cari makanan sampai dipasarkan pagar? Dia pun mengamuk. Dia pun ciptaan Tuhan juga. Hari aku dah fikir, macam yelah kan, Tuhan ni ada kuasa. Dia yang buat semua benda-benda ni. Kalau dia ada kuasa, dia mungkin dia boleh letak pokok situ ke, letak tumbuhan, letak buah-buah, bagi gajah tu makan. Akhirnya gajah jadi binatang liar. Semua manusia nak macam perangai jin, semua dia nak ambil.
Ada tempat, mungkin ada tempat binatang tu yang dia makan, mungkin dekat dapat hak penjagaan dekat mana-mana tempat ke. Tapi hasil-hasil hutan yang ada buah, jangan ambil. Simple je. Simple. Korang berniaga, korang berkebun, kadang-kadang pergilah masuk ke dalam sikit, pergi tanam pokok pisang ke apa ke, yang dia boleh makan ke. Ataupun ambil standar tu ke, pergi letak mana tempat-tempat yang dia boleh makan ke, daripada dia keluar cari makan. Tak, manusia lebih suka masukkan dalam berita, jadikan berita hangat. Jadi aku tertanya, Tuhan kau kat mana? Aku bukan cakap aku ni nak kata aku baik tak. Memang dah sampai tahap macam tu lah aku dah. Kenapa binatang ni tak diberi makan? Kau kan Maha Pencipta. Jadi aku dah merasa diri aku dalam agama tu dah tak ada Tuhan dah. Aku nak macam terkiang-kiang, kau kat mana macam tu tak. Banyak perkara yang aku lalui. Oh, nak jumpa Tuhan masuk alam bazar, mati dulu semua. Gila. Akhirnya Nabi Muhammad yang paling top. Nabi lain tak pernah kedengaran lah. Rasul-rasul lain tak pernah dengar. Ada dengar Nabi Sulaiman bermain dengan isinya, itulah cerita Nabi Musa begini, cerita dia jadi begini. Nabi Yusuf begini cerita dia. Tak macam tak ada ending. Itu je cerita dia. Pengajaran dia apa? Sebab umat Muhammad. Nanti orang cakap kadang masalah kena serang, saman, kena itu ini. Ke aku nak mencemarkan nama Muhammad? Siapa yang mencemarkan nama Muhammad sebenarnya secara realiti? Kalau betul-betul umat Muhammad. Di manakah ciri-ciri umat Muhammad tu? Sekarang orang kaya jutawan ajar dekat orang miskin, so sabar, Allah sayang. Apa cerita ni? Kena cara tak? Yang mungkin dia boleh bagi. Aku tak kisah kalau dipukul 10,000 orang, 1,000 orang pergi cari aku pukul, bagi mati. Lagi senang aku cepat sikit jumpa Tuhan. Aku rasa macam aku hidup dalam dunia ni tak perlu lama lagi dah. Buat apa? Orang macam aku nak tanggung dosa apa gini? Dengan keadaan aku macam ni nak tanggung dosa lagi. Ada je nak cari, ada je bunyi, ada je tu, ada je nak dengar-dengar. Kemudian datang ini, itu, ini semua. Kan tegur sikit, oh jiwa miskin. Banyak benda dalam agama yang tak ada dalam Quran semua dah sampai dah keluar. Kadang-kadang tak situ dengar, bila tengok baca habis tak sama. Apa simbolik dia orang? Tak ada orang tengok, tak ada benda-benda ni. Mungkin ditinggal Google mungkin begini. Sekarang ni internet macam-macam, 4G, 5G semua, 3G semua ada. Aku tak kisah 3G, 4G ke 5G ke. Aku cakap, kalau jiwa aku masih aku dengar lagi suara kat dalam ni, aku tahu Tuhan aku ada. Simple. Aku masih hidup. Aku masih ada. Simple. Dan aku terus macam ni saja. Dan hidup aku macam ni. Sebutlah satu ayat. Aku nak sebut satu ayat apa? Kalau betul Al-Quran tu daripada Tuhan, setahu aku kena baca semua, aku kena faham semua perjalanan dia semua. Okay, kalau kau terjemah macam ni, aku faham gini, lagi mana boleh faham. Aku tak nak terlibat satu ayat, satu terjemah. Nanti satu terjemah jadi lain. Cerita dah tak sama. Sebab ini dah guna terjemah ni, ini dah guna terjemah ni. Jadi perfahaman untuk satu muka surat yang ayat yang Tuhan perintahkan, jadi apa? Akan jadi apa? Dulu kata agama lain mengubah ayat-ayat. Sekarang ni, siapa yang mengubah lebih teruk? Kenapa sendiri boleh cakap umat Muhammad ni 74?
lebih banyak akan datang. Kenapa boleh sampai tahap macam tu? Dalam hidup ni, aku simple lah beritahu. Umur akhir balik. Budak-budak yang tak tahu apa-apa, boleh tak kita letakkan dosa? Boleh tak? Dan seandainya budak tu pernah terinaya daripada kecil, ada kisah tersendiri sampai ke besar, dia tak tahu apa-apa, kita nak letakkan dosa dia macam mana pula? Jadi manusia faham ke kehidupan manusia ni sekarang ni macam mana? Ulama' pernah merasai ke? Apa yang berlaku ni, ada tak dia pernah merasai perjalanan hidup perit manusia zaman sekarang? Tak ada. Simple. Di manakah aku kena kenal Tuhan aku? Daripada ciptaan dia. Apa yang dia hidupkan, daripada mana benda tu hidup. Bagaimana benda ni terjadi, macam mana terhasil, macam mana semua ni boleh sempurna. Aku pernah cerita, jumpa satu orang pasal agama, hebat. Ayat Quran memang top. Aku diam. Sebut surah-surah ni satu, aku pun pernah baca surah-surah ni, tapi aku jadi macam tak senang hati. So, simple aku cakap. Faham sendiri Faham sendiri. Sampai kat aku ni sembang, cerita pasal agama, sebut ayat-ayat agama, makan koci. Makan koci boleh buang. Aku tak tegur, aku biar je. Dalam masa yang sama dia nak mengajar aku. Tapi yang aku faham, aku tak boleh nak marah dia. Faham? Tengok boleh lah. Simple je. Sabar. Sebab orang dah pandang aku ni jauh daripada lain sebenarnya. Simple. So, dua kali aku ternampak sesuatu, tapi tak sama macam mana orang gambarkan. Bukan aku nak tengok sangat, tapi ternyata aku sendiri nak keluar, nak rakam, tahu sesuatu, dan aku ternampak sesuatu, aku terlihat sesuatu, aku macam ternampak dunia lain daripada lain. Banyak aku nampak, banyak. Aku pernah lihat macam ada api di atas. Banyak. Bila aku melihat ada api tu, aku keluar. Dan bila aku keluar je, aku lihat macam dia ada macam ada yang tutup. Dia tutup. Macam dia menutup. Macam menghadang. Naik kali lah. Matahari tak muncul ke sana. Matahari muncul belah sana. Tapi dia muncul, nampak macam awan-awan yang jenis macam terbakar, macam mana cakap, macam ada api-api ni kan. Dekat belah sana tu nampak. Tapi itulah. Dia dihadang macam dia macam mana cakap, dia macam
Lengkung macam ni, dia banyak lengkung. Banyak lengkung. Macam burung pun tak, burung yang boleh kembang macam tu kan. Dia macam tu, tapi dia banyak macam tu. Dia macam tutup. Itu yang aku mampu tengok. Lepas tu dia jadi macam awan putih tu kan kat belakang, awan hitam. Tapi lain, dia tahulah lain. Sebab kita biasa pagi tengok kan, dia macam ni. So bila dia macam ni, jadi mungkin ada yang macam, dia macam, bukan kata nak terbelah, dia macam, mungkin awan tu dia macam bentuk bulat ke apa kan. Dia macam bentuk lubang lah. Nampak sebelah sana tu macam terang siang. Macam kita nak terang kan. Tapi dia dah terang betul. Dia dah terang betul ni. Awan dia tu kecil. Jalan. Macam ada satu side lagi sebelah sana. Macam tu lah. Macam ada satu side lagi sebelah sana. Itu bukan sekali, dua, banyak kali lah. Banyak. Aku pernah tengok bintang kan kat luar. Biasalah pukul 5.30 kan, atau pukul 6 lebih kan, tengok bintang. Yang pernah mengejutkan hidup aku tengok bintang tu lama. Sekali aku tengok dah nak pagi lah. Dia dah terang. Bintang tu, sebab aku nak perhati lah bintang ni berjalan tak berjalan ni. Sebab aku dah tengok dia tak pergi. Sampai aku dapat tengok dia sampai waktu terang kan. Kat situ kedudukan dia. Patutnya dia jalan macam ni kan. Tahulah kalau kita keluar, nanti kan kita keluar balik nampak dia dah macam ni kan, pagi-pagi kan. Tak. Kali ni aku duduk je situ. Aku tengok. Tengok lama-lama sampai cerah. Dia kat situ lah. Tapi bulan dah datang berjalan. Macam tu lah. Jadi aku dah macam, itulah teman-teman aku. Jadi macam benda yang boleh menghibur hati aku lah. Aku ni dulu suka main game. Aku ada PlayStation. Kaki game. Banyak mission yang aku dah habiskan. Tapi sekarang aku bosan dengan game. Ada sebab-sebab dia. Ada waktu aku buka juga main. Tengok time macam mana. Cuma kalau ada anak, rasa seronok sikit lah. Anak aku kat kampung. KP ni, nak terlepas nak balik sini. Aku pun tak pergi lagi sekolah tu. Orang tak faham. Nanti mudah je bapak tak ambil tu. Duduk dulu. Tapi apa yang kita boleh mampu buat? Dah dunia dah begini. Jadi siapa yang berada dalam keadaan masalah tu memang kadang-kadang banyak perkara macam hidup punya macam jadi watak berserah diri dalam satu bab yang tak sepatutnya. Aku pun tak nak jadi mangsa nanti orang datang bawa kamera rakam-rakam aku tak minat. Seorang bapak susah, aku tak nak susah pun. Aku bantuan pun apply tak dapat. Buka lagi pun aku tak dapat. Hantar. Ya lagi tengok kalau satu perkara macam ni mula lah. Akan keluar lah macam-macam. Keluar lah. Apa aku ingat. Siapa Tuhan? Kalau betul takdir Tuhan, kalau betul Allah sayang, jadi biarlah dia tentukan. Jadi buat apa nak abusik semua kerja-kerja Tuhan? Jadi macam mana dia orang boleh tahu bab-bab ni? Tu aku jadi pelik. Macam ada sesuatu yang pelik. So bagi aku simple je. Dalam kehidupan aku ni simple. Bagi aku Tuhan tu tak ada. Dulu kita pernah dengar orang kata apa, nasib seseorang ni, takdir seseorang ni terletak
pada suatu malaikat. Sekarang tak ada bunyi dah. Sekarang tak ada. Sekarang tu tak dia Allah, bukan malaikat lagi tulis. Jadi rasa maknanya dah faham lah simple je. So ingatlah pada korang yang kat luar sana, mana lah rasa free lah. Aku kalau nak free sekali pun, aku akan pastikan tempat yang aku nak tuju, tempat yang aku nak ikut, aku tahu Tuhan aku ada kat situ. Tuhan aku berada di situ kerana di situ ada amanah. Aku tahu Tuhan takkan duduk di tempat yang tak ada amanah. Aku tahulah. Aku boleh rasa. Aku boleh rasa. Tuhan tak suka manusia yang menipu dalam keadaan amanah. Dan aku dah sendiri dapat rasa. Dalam hidup aku dapat rasa. Tuhan tu benci manusia yang suka berlakon-berlakon seolah-olah dia manusia ni nak menipu Tuhan pula. Itu lah cerita. Macam Tuhan ni pun sekarang taraf boleh ditipu-tipu. Dia pulang lah. Pulang. Kalau saya nak tipu Tuhan, tipu lah. Tipu lah Tuhan selama-lamanya. Kalau dia letakkan Tuhan dia ada nilai, dia takkan buat begitu. Dia takkan buat benda-benda macam ni, tunjukkan benda-benda macam ni. Dia takkan naikkan diri mereka ni dengan sesuka hati dengan buat perkara-perkara begini. Tidak. Melainkan ada manusia yang sedang mengaku Tuhan. Itu simple. Dan aku tidak akan cakap itu Tuhan aku. Aku kenal Tuhan aku macam mana. Tuhan aku Maha Pencipta. Tuhan aku bukannya bodoh. Tuhan aku jenis boleh menilai. Tuhan aku kuat. Tuhan aku ambil berat. Tuhan aku mampu memberikan keimanan. Tuhan aku mampu berikan segalanya adil. Kalau sesuatu tempat tu tak ada keadilan, bagi aku ibarat Tuhan tu tak ada. Tuhan seperti tak ada. Tuhan tu seperti tak ada apa-apa. Bukan tak ada apa-apa. Mereka meletakkan Tuhan tu tak perlulah. Dan aku pernah dengar satu lagu dalam bahasa aku sendiri, ibarat dia membawa lirik tu macam nak membuang Tuhan. Macam pergilah kau tak ada guna. Macam tu dia tak ada lirik tu kata pergilah aku tak ada guna. Macam pergilah kalau kau ada menyusahkan aku. Faham tak? Tapi bila aku faham bukan tuju pada manusia. Dia macam dalam lirik tu, lagu tu dia macam dia nak kehidupan dia tu tanpa Tuhan. Simple. Dan aku takkan duduk dalam satu kelompok atau mana-mana pun yang mereka ni tak ada Tuhan. Dan aku kenal orang yang ada Tuhan. Aku tahu orang manusia yang betul-betul dia ada Tuhan, dia menghormati Tuhan dia menghormati dia ada kat dunia ni. Dan kalau manusia tu duduk dalam muka bumi ni, dia tak menghormati sesama manusia dan dia menunjuk dia bagus, mereka lah hebat segala-galanya. Bagi aku, mereka bukan jenis manusia yang takut Tuhan. Mereka tak kisah apa pasal Tuhan. Kalau mereka betul ambil kisah pasal Tuhan, waktu orang susah macam ni, takkanlah dia nak buat video mengencing-kencing orang, nak menganjing-anjing orang. Tunjuk lagi video sukaria begini, memang happy. Tapi banyak cara dia. Cuma aku nak pesan last lah. Kalau kita bagi tablet, cuma tak ada masalah. Kalau rasa nak derma tablet, derma lah. Tapi tablet ni sebenarnya, aku beritahu lah,
Kita ni pernah diajar kalau mainan beli ada umur. Umur yang ada had, dia boleh main. Itu permainan. Kenapa telefon yang ada sumber-sumber yang tidak baik masih lagi tidak cegah. Iklan masih macam-macam boleh timbul. Itu ini semua yang boleh melibatkan macam-macam hal. So, kena faham. Kalau budak kecil tengok, kena tak pada waktu usia dia. Tapi mainan mesti ada umur. Oh, ni untuk 7 tahun. Budak, mak bapak kena pantau. Betul lah. Kita kena tanya Tuhan. Kita ni merdeka ke ataupun hamba? Kalau hamba, hamba yang bagaimana? Simple. So, itu je aku nak beritahu. Ya. Jadi, aku minta korang faham. Dekat sini, bebas tu memang bebas. Tapi, ada satu tahap tu, kena faham. Kena faham. Ada yang boleh keluar dan ada tidak boleh keluar untuk mencari tempat mana sesuai dia nak tenangkan diri, mencari tempat yang untuk dia kenal ilmu lebih, benda yang berkat lah. Dengan ilmu berkat ada nampak keberkatan, dan ada keberkatan ada kebaikan yang Tuhan bagi. Kalau benda ni semua dah macam dah tak ada, dah boleh dijual beli, aku rasa dah tak ada. Kalau ada pun, dia macam, memang betul, benda ni lumrah.